Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kali ini bersama saya lagi, Cikgu Syam. Kita akan meneruskan untuk pengenalan kepada alat muzik gitar. Sambungan daripada part yang pertama sebelum ni. Alright. Jadi untuk hari ni sebelum kita main untuk chord C major, latihan untuk C major, G major. Kita akan cikgu akan memperkenalkan dahulu sebagai pengetahuan untuk pelajar. Alright. Jenis-jenis dan fungsi gitar. Kalau pelajar tengok gitar yang cikgu pegang sekarang ni, ini adalah gitar akustik. Gitar akustik sepenuhnya lah. Apa dia punya beza dia dan apa jenis yang lain. Cikgu akan cerita secara ringkas dan secara asas. Gitar akustik biasa ni dia tidak boleh disambungkan dengan amplifier. Kalau nak kuatkan bunyi dia, kita mesti guna mic lah, mic yang berasingan supaya bunyi dia boleh masuk ke pembesar suara. Dia tidak ada jack untuk kita boleh guna pada amplifier, tak boleh. Jenis yang kedua adalah semi akustik. Gitar dia macam ni juga, tapi dia menggunakan jack ataupun dia ada tempat cucuk untuk masuk ke amplifier. Jadi kita boleh kuatkan ataupun main secara akustik, tidak menggunakan penguat ataupun main dengan amplifier penguat bunyi. Seterusnya satu lagi, gitar elektrik. Gitar elektrik ni biasanya dia tak ada soundboard. Biasanya gitar elektrik ni dia hanya nipis saja. Dia ada fretboard, dia ada head dan juga dia ada body, tapi body dia tu sangat nipis kerana ada pickup saja untuk menangkap bunyi daripada tali ni. Dia tak ada soundboard dan juga sound hole. Jadi ini pelajar tahu. Alright. Jadi gitar elektrik sepenuhnya tu dia tidak boleh dimainkan secara akustik kerana dia tak akan mengeluarkan bunyi. Kalau ada keluarkan bunyi pun hanya perlahan sahaja. Jadi gitar elektrik mesti menggunakan amplifier sepenuhnya untuk mengeluarkan bunyi. Alright. Jadi belajar. Jadi tahulah hari ni ada tiga jenis secara asas alat muzik gitar. Yang pertama akustik, yang kedua semi akustik dan yang ketiga adalah gitar elektrik. Alright. Seterusnya sebelum kita main juga, cikgu nak bagi tahu posture untuk permainan alat muzik gitar. Yang pertama sekali posture duduk. Sama cikgu duduk sekarang ni, kaki mesti ke bawah, ke depan. Mesti ke depan supaya kedudukan kita pada atas kursi ni stabil lah. Seterusnya cikgu nak bagi tahu. Kalau kita tengok gitar ni ada lengkung. Ada lengkung, body dia ada lengkung. Antara lengkungan ni kita mesti letak di antara paha kita lah. Biasanya kalau cikgu main secara tangan kiri untuk menjalankan chord, kita letak pada paha kanan. Ada yang kidal main gitar mesti letak pada paha kiri lah. Supaya berdiri, posture berdiri. Cikgu berdiri. Gitar mestilah duduk di antara di bawah sedikit pada dada kita ni. Jangan terlalu bawah ataupun terlalu atas. Mesti duduk ada di antara dada dan perut kita. Seelok-eloknya pada dekat perut lah, kerana kita akan membuat penjarian dan juga main dengan selesa. Keadaan berdiri. Kaki mesti dah direnggangkan sedikit, mesti dibuka sedikit dan pastikan kedudukan kita stabil dan selesa. Kembali pada duduk tadi, cikgu lupa bagi tahu. Bila kita duduk, kaki mestilah berada pada lantai. Kedua-dua kaki kita tak boleh lah kalau kita letak kaki kita ni silang ke waktu persembahan, tak boleh. Satu lagi, bila kita duduk, kedudukan kita ni mestilah duduk secara tegak dan tidak boleh bersandar pada bahagian belakang kursi. Alright. Jadi kita akan terus lanjut kepada latihan untuk
penjarian chord. Okey, untuk sebelum ni kita dah belajar chord C ya. Okey, chord C. Okey, boleh tengok diagram pada skrin dan juga okey, untuk tangan kiri penjarian chord dan juga tangan kanan kita akan main secara downstroke down stroke, iaitu strumming ke bawah. Okey, strumming ke bawah. Okey, simbol dia tu seperti huruf N. Okey, pada chord tu dia letak seperti huruf N, maksudnya downstroke. Okey. Okey, pertama sekali latihan dia dengan menggunakan nilai semi brief nilai semi brief, iaitu kita strumming pada 1 pada 1 setiap bar. Alright, kita dengar dulu dia punya metronom ataupun tempo yang kita perlu main. Okey. Okey, pada tempo ni dia ada satu klik yang berlainan itu menandakan 1 Alright. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Alright. Okay, jadi pelajar mesti tahu kiraan dia 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita perlu patuhi tempo pada metronom ni kita tak boleh tercepat ataupun terlambat. Alright, kita akan mula untuk latihan nilai semi brief chord C major. Okey, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Alright, good. Okay, jadi senang saja untuk downstroke dan juga chord penjarian chord C major. Okay, jadi chord tu kita perlu tekan dengan baiklah supaya hasil dia kita boleh dengar dengan jelas. Alright, seterusnya kita pergi kepada nilai permainan dengan nilai latihan penjarian dengan nilai minim. Minim ni seperti kita tahu nilai dia adalah 2. Maksudnya 1 2 3 4. Maksudnya kita strum pada 1 dan juga 3. Alright, boleh tengok pada skrin yang cikgu letak tu. Okay, ready? Okay, semua sekali. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okey. Okey, jadi kita dah kuasai dua jenis iaitu menggunakan tempo semi brief, nilai semi brief dan juga nilai mini. Mini ni lebih cepat sedikit daripada semi brief. Alright, seterusnya kita masuk kepada penjarian chord G major. Okey, G major boleh tengok pada skrin diagram yang cikgu letak. Okey, kita menggunakan 3 jari. Okey, 3 jari iaitu jari yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, jari ketiga menekan pada tali yang kelima. Manakala jari yang ketiga menekan pada tali keenam dan tali pertama ditekan oleh jari yang keempat. Okey, boleh tengok diagram pada skrin. Alright. Okey, ini adalah chord G major. Kita strum dulu. Okey, bunyi dia. Alright, daripada C tadi, okey, kita tukar kepada G major. Okey. Okey, G major menggunakan 3 jari Okey, 2, 3 dan 4. Alright. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan latihan untuk permainan strumming untuk chord G major. Okey, kalau kita tengok awal-awal dia dah start dengan nilai minim Okay, nilai minim. Okey, tak apa, dia adalah 8 bar. Kita cuba buat menggunakan tempo yang perlahan sahaja Andante. Alright. Okey, kita dengar dulu tempo. 1, 2, 3, 4. 1,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okey. Okey, latihan yang sangat senang sahaja. Pada 1 dan juga 3 sahaja kita tekan. Okay, tempo tu mesti kita patuhi. Tak boleh cepat ataupun terlambat. Okey, seterusnya kita tengok kepada latihan yang kedua. Okey, latihan kedua ni dia dah jalinkan chord C dan chord G. Okey. Okey, kita tengok 4 bar yang pertama dia menggunakan chord G dan chord C, chord G dan chord C. Alright, kita buat latihan yang pertama dulu, yang baris yang pertama dulu. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okey, boleh tak? Tadi kita dah belajar chord C. Sekarang ni dia dah gabung chord G dan chord C. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dia dah buat untuk baris yang seterusnya tu, dia dah ada chord G dan chord C dalam nilai minim. Maksudnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, jadi start dengan nilai semi brief, seterusnya masuk ke nilai minim. Ni kita panggil ansur maju, supaya pelajar cekap untuk memainkan kedua-dua chord ni. Alright, kita cuba. Okey, 8 bar. Kita akan buat 8 bar secara ansur maju. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Okey, dapat tak? Boleh, InsyaAllah boleh. Okey, jadi kita dah belajar 2 chord hari ni. Okey, kita akan seterusnya pergi kepada chord yang ketiga. Chord yang ketiga adalah chord, sabar sekejap. Alright, kita akan masuk kepada chord F major. Tadi kita menggunakan chord C dan G. Okey, sekarang ni kita menggunakan chord F major. Okey, F major ni ada 2 jenis seperti yang cikgu bagi tahu. Okey, ada 2 jenis cara untuk kita pegang. Okey, yang pertama sejari. Untuk fret yang pertama ni kita panggil sejari. Pelajar boleh guna sejari macam ni ataupun menekan pada 2 tali yang paling bawah, tali 1 dan tali 2. Okey, kita boleh guna macam ni ataupun macam ni. Kita panggil sejari dan separuh sejari, tali 1 dan tali 2. Okey, ini adalah chord F major. Okay, F major. Alright, boleh tengok diagram. Okey. Okey, dia menggunakan keempat-empat jari lah. Okey, jari pertama, 2, 3 dan keempat. Alright. Okey, jadi ambil masa untuk letak jari tersebut pada kedudukan yang betul. Okey, di mana jari yang pertama menekan tali yang paling bawah sekali dan tali yang kedua. Okey, jari yang kedua menekan pada tali yang ketiga pada fret yang kedua. Okey, jari yang keempat menekan pada tali yang kelima, fret yang ketiga. Seterusnya jari keempat menekan pada tali keempat, fret yang ketiga. Alright. Okey, boleh tengok. Kita letak dekat sikit. Okey. Ini adalah penjarian chord F major. Alright. Okey. Okey, F major kita pergi masuk kepada latihan untuk strum. Okey, strumming. Okey, strumming dia sama juga, dia menggunakan nilai semi brief. Okey, pada latihan kedua tu dia menggunakan 3 chord. Alright. Kita akan belajar ini
kita akan buat latihan tu untuk 3 chord 3 chord iaitu C, F dan G ataupun F, G, C. Alright. Tapi sebelum tu kita mahirkan diri dengan menggunakan chord F dengan nilai semi breve. Alright. Ready dengan klik untuk tempo 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, senang saja. Okay. Okay, baik. Latihan yang kedua ini menggunakan nilai minim dan juga gabung jalin ansur maju untuk chord C, G dan F. Alright. Okay, jadi tengok pada skrin ya. Tengok pada skrin, kita akan buat bersama-sama dengan cikgu. Ready? Okay, cikgu akan buat tanpa beat dulu. Okay, C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alright. Cikgu dah baca 8 bar secara straight jadi kali ini kita menggunakan tempo yang lebih perlahan sedikit supaya pelajar boleh buat dengan baik. Alright. Okay, ready? 2, 3, 4, C, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C, F, C, G, C, F, F, G, C, F, G, C. Alright, good. Okay, boleh okay, pelajar-pelajar mesti cepat menukar. Cikgu tahu mesti ada masalah bila kita pertama kali ataupun tidak cukup cekap untuk menukar chord dengan cepat Jadi pelajar-pelajar perlu praktis cara menukar chord dengan cepat dan tepat cepat dan tepat. Kalau cepat tak tepat tak boleh juga kerana bunyi dia akan mengganggu permainan. Alright. Okay. Okay, jadi kita dah buat untuk